Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurzakiah binti Alihan, nombor matrik A178103, mewakili kumpulan saya untuk membentangkan tentang federalisme, perbandingan sivil dan Islam. Pengenalan. Perkataan federal daripada sudut etimologi merupakan sebuah perkataan yang berasal daripada bahasa Latin, fudus yang membawa maksud perjanjian atau persetujuan. Hal ini bermakna, federalisme ini wujud apabila adanya dua atau lebih kesatuan-kesatuan atau parti politik yang bernaung di bawah satu ikatan politik yang mewakili semua yang disebut juga sebagai pusat atau persekutuan. Di samping itu, federalisme merupakan sebuah pemerintahan yang berbentuk sederhana yang terhasil daripada sistem confederation atau gabungan dan unitari atau kesatuan. Pemahaman terhadap bidang kuasa persekutuan yang membabitkan senarai negeri persekutuan dan senarai bersama harus dihayati bersama pihak eksekutif di pusat dan negeri, serta raja-raja bagi mengelak salah faham. Namun begitu, dalam urusan membabitkan hal ehwal agama Islam dan orang Melayu, ia masih berada di bawah kuasa sultan atau raja. Latar belakang kajian. Yang pertama, kajian federalisme di Malaysia sering tertumpu kepada pendekatan struktural seperti pembagian kuasa kerajaan pusat negeri, hubungan kerajaan pusat negeri, pemusatan kuasa kerajaan pusat dan federalisme fizikal. Ini memperlihatkan kajian federalisme Malaysia lebih bersifat legalistik, iaitu praktik dan dinamik, dan federalismenya adalah implikasi daripada peraturan dan susunan peruntukan undang-undang atau pembagian kuasa yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Seterusnya, menjadi keperluan untuk kita membincangkan pendekatan normatif iaitu tentang budaya politik federal bagi melengkapi cabang kajian federalisme di Malaysia. Hal ini kerana budaya politik federal merupakan sebuah set peraturan tingkah laku yang menepati prinsip utama federalisme seperti kebebasan, keadilan, kesaksamaan, kerjasama, kesatuan dan perpaduan dalam kepelbagaian kepada masyarakat federal yang merangkumi rakyat, pemimpin negara, ahli politik dan kumpulan masyarakat sivil. Akhir sekali, asas federalisme seperti dinyatakan oleh Harding dan Chin adalah untuk mengatasi konflik dan memberi manfaat ekonomi. Dalam hal ini, dapat kita lihat wujud kecenderungan konflik dan kesengajaan ekonomi di Malaysia melalui pengamalan dominasi pusat yang tinggi. Oleh itu, budaya politik federal dapat menawarkan sebuah pemikiran baharu dalam mengurus isu kerencaman etnik dan kepelbagaian wilayah dalam persekutuan Malaysia. Kajian yang pertama adalah menghuraikan sistem federalisme yang diamalkan di Malaysia. Yang kedua, membandingkan sistem federalisme dari sudut sivil dan Islam. Dan yang ketiga adalah menyatakan kepentingan federalisme dari sudut politik dan agama Islam. Metodologi kajian. Artikel ini menggunakan reka bentuk penyelidikan kualitatif untuk beberapa sebab, antaranya ialah fungsinya yang merangkumi kumpulan penyiasatan dan penerangan, boleh memudahkan penyiasatan, kajian dan penghuraian federalisme yang menyeluruh di Malaysia. Seterusnya, artikel ini juga menggunakan kaedah pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan maklumat daripada buku, jurnal, artikel, dokumen rasmi kerajaan, portal media cetak dan elektronik serta laporan daripada organisasi antarabangsa. Konsep federalisme di Malaysia. Konsep federalisme mempunyai ciri-ciri seperti pengasingan kuasa, kerajaan yang berkait langsung dengan rakyat dan kedua-dua kerajaan yang diberi kuasa oleh mandat rakyat. Persekutuan memberikan kuasa kepada pusat melalui senarai pusat yang meliputi aspek-aspek seperti hubungan luar, pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang sivil dan jenayah, kewarganegaraan dan sebagainya. Manakala, negeri-negeri di Borneo iaitu Sabah dan Sarawak diberikan beberapa hak keistimewaan dan kuasa dalam hal-hal yang berkait dengan undang-undang tempatan atau pribumi, termasuk juga dalam hal ehwal yang berkait dengan badan-badan dan pihak berkuasa, misalnya pelabuhan yang tidak diisytiharkan berada dalam bidang kuasa persekutuan.
Negara federalisme tidak wujud secara spontan tetapi dengan cara dibentuk. Dengan dua kerajaan masing-masing mempunyai tanggungjawab tersendiri, perlembagaan bertulis adalah kunci untuk menggambarkan garis kuasa antara kedua-duanya. Ini bagi mengelakkan kerajaan memonopoli kuasa atau menindas antara satu sama lain. Perbandingan sistem federalisme dari sudut sivil dan Islam. Sistem demokrasi adalah sistem yang cacat dan buatan. Namun, sistem demokrasi ini juga mempunyai nilai-nilai yang selari dengan Islam dan boleh dijadikan kaedah yang baik untuk menegakkan syariah Islam. Sistem demokrasi dan federalisme di Malaysia boleh dibentuk sesuai dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai murni manusia sejagat. Antara ciri-ciri sistem federalisme yang terdapat di dalam perlembagaan persekutuan adalah perkara dalam bidang kuasa persekutuan dikendalikan oleh Mahkamah Persekutuan, manakala perkara syariah dikendalikan oleh Mahkamah Syariah di setiap negeri. Langkah untuk memastikan bahawa ruang lingkup kehidupan manusia di bawah pentadbiran sesebuah kerajaan berlandaskan syariat Islam perlu dilakukan secara berhikmah dan beransur-ansur. Kepentingan sistem federalisme. Setiap daripada sistem ini mempunyai fungsi dan peranan tersendiri berpandukan kepada perlembagaan, malah dalam sistem ini, bidang kuasa dan hak yang telah ditetapkan tidak boleh dilanggar sewenang-wenangnya. Federalisme menjadi titik perdamaian kepada perbezaan yang ada dan ia juga dianggap sebagai sistem yang meredakan konflik yang muncul. Di samping itu, sistem ini juga memberikan manfaat yang besar dari sudut ekonomi berasaskan kepada perkongsian kemakmuran dalam pengagihan yang adil dan saksama. Hal ini juga dapat menyelesaikan isu jurang pembangunan, pendidikan dan taraf hidup rakyat setiap negeri di samping meningkatkan tahap keselamatan di setiap negeri. Federalisme dalam konteks Persekutuan Malaysia juga dapat dipertahankan bahkan diperteguhkan melalui konsep federalisme itu yang digunakan dengan penghayatan semangat patriotik yang mendalam. Untuk federalisme adalah satu rangka menyatupadukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud secara berasingan. Hubungan antara kerajaan dalam sistem federalisme berpusat kepada persoalan dalam persaingan bidang kuasa. Walaupun Persekutuan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kelemahan yang cenderung mencetuskan ketidakstabilan dalam persekutuan dan menggugat keharmonian masyarakat, namun keberadaan beberapa struktur dan semangat persekutuan masih berupaya memberi harapan kepada Malaysia dalam mengurus hubungan multi-etnik yang terdiri daripada pelbagai jenis bangsa dan agama. Seterusnya, kita juga perlu mengenal pasti cabaran dan kelemahan dalam federalisme multi-etnik Malaysia dengan lebih signifikan agar penambahbaikan dan pembaharuan dapat dilakukan bagi melancarkan proses pentadbiran dan menjamin kelangsungan sistem politik persekutuan yang lebih baik. Hal ini menjelaskan bahawa perlunya kajian federalisme di Malaysia yang melangkaui pelbagai aspek legalistik yang turut sama memberi tumpuan kepada aspek etnisiti dalam mengambil kira ciri kerencaman dan pemisahan yang mendalam di Malaysia.